Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita sekali lagi pada hari ini bertemu di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat juga akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang telah kita lakukan, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk hari ini kita akan menyambung lagi tafsir dan tadabbur kita. Tetapi kita akan membawa tema yang baru, iaitu kita akan melihat ayat-ayat Al-Quran, iaitu di surah yang ke-30 ataupun surah-surah yang berada di juzuk yang ke-30 yang disebut sebagai juzuk amma. Okay? Jadi selepas ni tuan-tuan, kita akan melihat surah-surah daripada juzuk 30 mengikut turutan, okey, iaitu di juzuk yang disebut sebagai juzuk amma. Sebelum kita lanjutkan tuan-tuan, mudah-mudahan satu hadis daripada jalur Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Muslim, hadis yang sahih tuan-tuan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum yang berhimpun di salah satu daripada rumah-rumah Allah, iaitu di masjid, yatluna kitab Allah, lalu dia pun membaca daripada Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan dia mempelajarinya Al-Quran bainahum, di kalangan mereka, illa, melainkan Nabi jamin akan dapat 4 perkara tuan-tuan. Pertama, kata Nabi, orang yang belajar Quran, membaca Quran di dalam rumah-rumah Allah ni, tanazzalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah turunkan kepadanya ketenangan. Tenang ni bukan benda yang senang tuan-tuan. Sebab tenang disebut sebagai al-jannatul ajilah, salah satu daripada syurga yang Allah Ta'ala segerakan di dunia. Ada duit banyak pun tak rasa tenang tuan-tuan. Ada anak ramai pun tak rasa tenang. Sebab tenang adalah satu kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tenang ni hanya dapat dikecapi apabila kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Sebab itu ada beza di antara tenang dengan senang. Yang kita usahakan kebanyakannya kesenangan, bukan ketenangan. Okay? Sebab itu tenang ni perlu dicari, dan mendapatkan ketenangan adalah melalui hubungan kita dengan Allah. Jadi orang yang belajar Al-Quran dijamin oleh Nabi, pertama, tanazzalat alaihimus sakinah, Allah berikan rasa tenang. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan meliputinya dengan rahmah. Ketiga, wa haffathumul malaikah, dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat yang lebih besar lagi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi hamba-hamba yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
4 keutamaan orang yang belajar Al-Quran di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, pengajian kita ni menjadi motivasi kepada kita semua untuk terus belajar ilmu Al-Quran, tafsir, sama ada tadabbur dan sebagainya. Semoga kita memperolehi ganjaran-ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Okey, sekarang tuan-tuan, kita akan tengok surah yang pertama perbincangan kita, iaitu surah yang dikenali sebagai surah Al-Mu'awizatain. Surah Al-Mu'awizatain, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Patutnya kita baca daripada surah Abasa, ataupun kita kata surah Amma Yatasa'alun. Tapi nak lebih kita dekati Quran tuan-tuan, bermulalah daripada surah yang paling belakang. Sebab biasanya surah ini kita hafal dah daripada kecil. Baik, kita akan tengok dua surah ni tuan-tuan, iaitu surah yang dipanggil sebagai Al-Mu'awizatain. Dua surah perlindungan. Dua surah perlindungan. Surah ni nampak macam ringkas, tetapi tuan-tuan, kedua-dua surah ini memiliki keistimewaannya. Mana-mana surah daripada Quran mesti ada keistimewaan dia. Baik, kita tengok dari sudut sejarah dia tuan-tuan. Ketika mana Quran ni mula dihimpunkan, dikumpul untuk dikitabkan, dibukukan tuan-tuan, maka mereka para sahabat baginda Nabi SAW menghimpunkan, iaitu kalangan sahabat-sahabat yang utama, untuk dinilai dan dilihat surah-surah yang dicatatkan oleh mereka. Jadinya para sahabat Nabi SAW menghimpunkan surah-surah daripada Quran. Mereka mendapati Quran ini ada 114 surah. Namun tuan-tuan, menurut Abdullah ibnu Mas'ud, ataupun dipanggil Ibnu Mas'ud, beliau menyatakan daripada simpanannya surah-surah daripada Quran ada 112 sahaja. Quran ni ada 114 surah daripada Quran. Tapi bila ditanya pada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, di sisi saya ada 112 surah. Jadi disemaklah apa yang disimpan oleh Abdullah bin Mas'ud, kenapa dia ada surah-surah Qurannya 112. Rupa-rupanya dia susun daripada surah Al-Fatihah dan terhenti pada surah Al-Ikhlas. Dia terhenti pada surah Al-Ikhlas. Dan ditanyakan kepadanya, mana surah Al-Falaq dan An-Nas ni? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata dua surah ini bukanlah surah daripada Al-Quran, namun ia adalah doa daripada baginda Nabi SAW. Itu pandangan dia tuan-tuan. Tetapi selepas itu Abdullah bin Mas'ud mengakui yang mana dua surah ini bukan doa, tetapi dia adalah surah daripada Al-Quran. Baik, kenapa tuan-tuan Abdullah bin Mas'ud kata doa? Sebab baginda Nabi SAW sebelum turunnya dua surah ini, yang ada satu peristiwa besar berlaku pada Nabi. Nabi kalau minta perlindungan daripada Allah, daripada ketakutan, kebimbangan, kegusaran, haiwan berbisa dan sebagainya, Nabi akan sering baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini antara zikir, wirid atau doa yang selalu Nabi baca ketika mana Nabi dalam keadaan bimbang, ketakutan, ataupun dalam kekhawatiran. Itu antara zikir yang selalu Nabi baca. Dan sunnah untuk kita baca tuan-tuan kalau kita berada dalam kebimbangan. Bukan minta tumpang lalu untuk nenek dan sebagainya. Itu kita kan tuan-tuan. Nak masuk hutan ke kan, orang sekarang masuk hutan lah, dia apa kita sebut berkemah lah, apa lagi tuan-tuan, main basikal dalam hutan, off-road lah, macam-macam lah. Jadi bacalah salah satu doa perlindungan ni, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Seringkali dibaca oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW pernah bacakan kepada cucunya, iaitu Hasan dan juga Husain. Nabi membaca u'idzukuma bikalimatillahi tammah minasyaitani wa hammah wa min ainil lammah. Ini antara doa yang sering kali dibaca oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan ada anak, ada cucu, ada sesiapa yang baru lahir tuan-tuan, sunnah dibacakan doa ini. U'idzukuma bikalimatillahi tammah minasyaitani wa hammah wa min ainil lammah. Ataupun anak-anak kita nak pergi sekolah tuan-tuan, kita tak tahu apa yang berlaku, apa yang dia buat kat sekolah. Jadi salah satu perlindungan kita minta pada Allah, ini antara doa yang dibacakan oleh baginda Nabi kepada Hasan dan juga Husain. Okey, baik. Jadinya tuan-tuan, kerana kerapnya Nabi baca doa ni, setelah turunnya Al-Falaq dan An-Nas, Nabi dah tak baca dah doa tadi tu. Nabi sering kali membaca qul a'udzu birabbil falaq sampai habis,
Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Ni tuan-tuan boleh tengok. Selepas Nabi wirid selepas salat, salah satu wiridnya adalah 3 kul. Ketika mana Nabi nak tidur, Nabi akan baca 3 kul. Ini menjadi rutin kepada Nabi. Dan apa sahaja bila Nabi dalam keadaan kebimbangan, ketakutan, Nabi akan baca Al-Falaq dan An-Nas. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menyangka ini adalah doa, bukan surah daripada Al-Quran. Itu saja tuan-tuan. Jadi macam mana para sahabat boleh menilai 2 surah ini adalah Quran, bukan doa? Sebab berlaku kepada seorang lagi sahabat Nabi, namanya Uqbah bin Amir, salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia meriwayatkan tuan-tuan dengan hadis yang sahih, iaitu Nabi SAW pernah mengimamkan salat bersama dengan Uqbah bin Amir, dan Nabi pernah membaca 2 surah ini di dalam salat Nabi. Itu menunjukkan 2 surah ini adalah surah daripada Al-Quran. Kalau dia doa, nescaya Nabi tidak akan membaca di dalam salat baginda Nabi SAW. Okey, ini kita tengok tuan-tuan, betapa besarnya surah ini seringkali dijadikan wirid oleh baginda Nabi SAW. Okey, ada yang lebih menarik lagi tuan-tuan. Dalam kalangan para ulama yang mentadabbur Al-Quran, mereka melihat tuan-tuan, bila Allah Ta'ala buka Al-Quran, Allah Ta'ala mulakan dengan surah Al-Fatihah, yang mana kita pun membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila mana kita kata wahai Allah, kepada Engkau kami memperhambakan diri. Macam mana nak memperhambakan diri pada Allah? Allah mulakan daripada surah Al-Baqarah sampailah kepada surah Al-Ikhlas. Allah tunjukkan tata cara memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Panjang tuan-tuan, panjang. Lalu kita pun minta wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau wahai Allah kami memohon pertolongan. Allah datangkan pertolongan melalui 2 surah yang terakhir, iaitu Al-Falaq dan juga An-Nas. Okey. Jadi lepas ni tuan-tuan, jangan cari doa-doa yang hebat-hebat, fancy-fancy. Oh, saya nak cari doa yang pelik-pelik sikitlah. Kalau nak minta perlindungan ke, minta pagar rumah, tak payahlah tuan-tuan. Ini salah satu amalannya, iaitu membaca Al-Falaq dan juga An-Nas. Baik, kita akan baca ni tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok betapa besarnya surah ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tuan-tuan dirahmati Allah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, sebelum kita masuk tafsir tuan-tuan, daripada Uqbah bin Amir, dia pernah berkata, iaitu baginda Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithluhunna qat. Kata Nabi, tidakkah engkau melihat ada beberapa ayat yang diturunkan malam tadi yang belum pernah ada sama sekali sebelumnya yang serupa dengannya. Lalu Nabi pun menyebutkan Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Ini menunjukkan 2 surah ini adalah surah yang disebut Al-Mu'awwidhatain, yang memberikan perlindungan kepada kita daripada apa-apa kemungkinan, kesulitan dan ketakutan yang kita hadapi. Bezanya tuan-tuan, Al-Falaq adalah merujuk kepada perlindungan daripada kejahatan luaran kita. An-Nas adalah perlindungan daripada kejahatan dalaman kita. Antara kejahatan luar dengan kejahatan dalam tuan-tuan, mana yang lebih bahaya tuan-tuan? Kejahatan dalam kejahatan dalam Tapi kalau kita tengok perbuatan kita, nampak yang luar lebih bahaya. Sebab itu kita beli peti besi, beli solek, mangga, rantai, semua kita beli tuan-tuan. Sebab takut kejahatan luar tu memberi musibah pada kita. Tapi terlupa yang lebih bahaya adalah kejahatan dalaman. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di antara Al-Falaq dan An-Nas, bila Allah sebut tentang kejahatan luaran, Allah hanya sebut Qul a'udzu birabbil falaq. Allah hanya sebut sekali, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala, minta perlindungan daripada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala bicara tentang kejahatan dalaman, Allah Ta'ala sebut 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali diulangi memohon perlindungan daripada Allah untuk kejahatan dalaman. Bila minta perlindungan untuk kejahatan luaran, kita hanya sebut sekali. Itu adalah sebagai isyarat sahaja. Okey, baik, kita tengok tuan-tuan. Ayat pertama, tuan-tuan yang ada Quran, sama ada di smartphone tuan-tuan ataupun Quran terjemahan di sekitar surau kita, tuan-tuan buka surah Al-Falaq, surah yang ke-113. Saya percaya rata-rata kita hafal tuan-tuan surah ni. Okey.
Namun tuan-tuan, perlulah kita tengok pada teks Al-Quran sebab kita akan tengok satu persatu kalimah bil kalimah. Baik, Allah Ta'ala mulakan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Okey, ataupun kita terjemahkan dengan terjemahan bebas tuan-tuan. Bila Allah kata Qul ni, katakanlah, doalah, ataupun sampaikanlah, viralkanlah. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan. Katakan apa? A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq diterjemahkan kepada waktu subuh. Okey, pertama tuan-tuan, perkataan kul sahaja disebut dengan huruf qaf. Jangan tersalah sebut. Kalau tuan-tuan sebut dengan huruf kaf, kul itu artinya makanlah. Makan tuan-tuan. Kita baca kul, katakanlah. Okey. Baik, lalu kita kata a'udzu. Yang inilah yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud menyangka ia adalah doa. Sebab sama dengan zikir-zikir Nabi yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Wa'idzukum bikalimatillahi tammah minasyaitani wa hammah wa min ainil lammah. Ini antara zikir-zikir perlindungan daripada Nabi SAW. Kerana sama word tu tuan-tuan, kalimah ini menyebabkan dia menyangka itu adalah doa. Jadi perkara pertama tuan-tuan dia ajarkan kepada kita, iaitu mintalah perlindungan bi rabbil falaq, dengan Tuhan waktu subuh, ataupun Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan, perhatikan kalimah Rabbi kat situ. Kalimah Rabbi. Allah Ta'ala menyebut perkataan Rabb dekat sini tuan-tuan, sebab di sinilah adanya rububiyah. Di sinilah adanya rububiyah. Dua surah ni tuan-tuan bukan mentera. Ini kita kena ingat. Dua surah ni bukan mentera. Tuan-tuan baca, saya terlindung. Tidak. Tetapi kerana apa? Ayat pertama surah Al-Falaq dan ayat pertama surah An-Nas, Allah mengajarkan kepada kita adalah tauhid rububiyah. Tauhid tuan-tuan. Kita sedang minta pertolongan daripada siapa tuan-tuan? Daripada Tuhan Rabb. Kita sedang minta kepada Allah yang salah satu daripada namanya itu adalah Rabb. Apa maksud Rabb tuan-tuan? Rabb ni kebiasaan para ulama menyebutkan ada 3 dan lebih. Pertama, iaitu perkataan Rabb ini adalah Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang mengurus seluruh alam ni. Sebab alam ni tuan-tuan, dia tak terhenti pada alam dunia, tetapi ada pelbagai. Banyak kita pun tak tahu, luar daripada bidang pengetahuan kita. Rabb itu maksudnya Tuhan yang mentadbir dan Tuhan yang mengurus seluruh alam. Sebab itu di dalam bahasa Arab tuan-tuan, kalau tuan rumah, kalau orang putih kata owner tuan-tuan, tapi dalam bahasa Arab tuan rumah disebut sebagai Rabbul Bait. Rabbul Bait. Tuan-tuan masuk ke rumah tuan rumah ni, tuan-tuan minta apa sahaja, semuanya tuan rumah akan sediakan. Apa sahaja dalam rumah tuan rumah ni, semuanya tuan rumah yang punya, tuan rumah yang uruskan. Begitulah dengan perkataan Rabb. Kita berada di sini tuan-tuan, maka segala yang ada di sini semuanya diurus dan dimiliki oleh Rabb. Jadi siapa yang kita minta pertolongan ni tuan-tuan? Adalah Tuhan yang memiliki alam ni dan Tuhan yang mengurus alam ni. Bukan sesiapa tuan-tuan. Kita minta kepada dia. Yang kedua, maksud Rabb ni tuan-tuan, iaitu Tuhan yang memberikan manfaat dan Tuhan yang memberikan mudarat. Tuhan yang memberikan manfaat, Tuhan yang memberikan mudarat. Selain daripada Khaliq, iaitu makhluk. Ingat je tuan-tuan. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata apa? Wal fajr walayalil ashr wasyaf'i wal watr. Perkataan asy-syafa' dan al-watar, demi yang genap, demi yang ganjil, ada banyak tafsiran. Namun salah satu daripada tafsirah Al-Imam Qurtubi, asy-syafa' al-watar ini demi yang genap dan ganjil, iaitu Allah bersumpah yang genap itu adalah makhluk, yang ganjil itu adalah Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah itu esa. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Artinya, bila kita meyakini Rabb itu Tuhan yang memberikan manfaat dan mudarat, yang datangkan manfaat hanya Allah, yang datangkan mudarat hanya Allah. Selain daripada Allah, tidak ada yang boleh beri saya manfaat dan tiada yang boleh beri saya mudarat. Sebab itu kita kena tengok kalimah syahadah kita tuan-tuan. Macam mana kita syahadah tuan-tuan?
Kita akan sebut asyhadu lah, ataupun kita akan sebut seringkasnya la ilaha illallah. Kalau asyhadu pun sama, asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kita tak kata Allahu huwa ilahi, Allah itu Tuhan aku? Boleh juga. Tapi tak, kita tak diajar macam tu. Kita diajar la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kenapa dimulakan dengan tiada Tuhan, tuan-tuan? Tiada Tuhan tu artinya tiada yang boleh datangkan manfaat dan tiada yang boleh datangkan mudarat. Tidak ada. Saya tak perlu takut sesiapa pun. Siapa sahaja, bomoh yang paling power katanya, kononnya, inilah yang paling power. Dia tak boleh datang manfaat, dia tak boleh datang mudarat pada saya. Illallah, melainkan Allah sahaja. Tu kita punya i'tiqad. Sebab itu perkataan Rabb ni, tuan-tuan, bila kita minta perlindungan Allah dan kita sebut ya Rabbi, ya Rabbana, di hati kita, kita faham inilah Tuhan yang menguasai alam ni, yang uruskan alam ni, dan inilah Tuhan yang satu-satunya boleh beri saya manfaat dan mudarat. Orang lain tak boleh pun. Itu i'tiqad kita, tuan-tuan. Sebab itu saya kata dua surah ni walaupun sering dibaca untuk perlindungan, tapi dia bukan mantra yang dibaca oleh orang lain. Dia ajar yang kepada kita yang pertama ini adalah berkaitan tentang tauhid. Okey, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tak percaya, tuan-tuan, adanya sesuatu selain daripada Allah yang boleh beri kita manfaat ataupun mudarat. Dipercayai ada rijalul ghaib ke, ada wali kutub ke, wali, tak ada, tuan-tuan. Tidak ada yang boleh manfaat dan mudarat. Okey, tidak ada melainkan Allah sahaja. Ini tauhid kita, tuan-tuan. Ini tauhid kita. Rosak tauhid ni, tuan-tuan, rosak amal kita dan rosaklah kehidupan akhirat kita. Sebab akidah ni dia macam anak kunci. Saya bayangkan kepada tuan-tuan, kita duduk dekat dunia ni, kita duduk rumah kondominium ke, rumah pangsa ke, yang dia punya tingkat dia ada 60 tingkat. 60 tingkat, tuan-tuan. Dan rumah kita tu tak ada lift. Memang tuan-tuan kena naik tangga. Tuan-tuan bawalah semua daripada kereta bawah ni naik ke atas, tuan-tuan. Bawa semua barang-barangan, tuan-tuan. Bawa sampai atas, tuan-tuan. Betul-betul dekat tangga yang ke-59, tuan-tuan membuang anak kunci, tuan-tuan. Tuan-tuan sampai ke tingkat 60. Kita ada azan ke? Tak ada. Terusnya. Okey. Sampai ke tingkat 60, tuan-tuan, bawalah apa-apa bekal pun. Tuan-tuan boleh masuk rumah ke? Tak boleh. Sebab apa? Anak kunci tak ada. Macam itulah keadaan manusia di hari akhirat. Okey? Dia bawalah bekal amal banyak mana pun, kalau anak kunci dia tak ada, tuan-tuan, tak guna pun. Dan anak kunci kita adalah akidah kita. Ada orang dia bawa anak kunci daripada tingkat bawah, tuan-tuan. Daripada dia kecil sampailah umur 30 tahun, 40 tahun. Tapi masuk usia dia 50 tahun mungkin dia berlari akidah dia, tuan-tuan. Percaya i'tiqad dia berubah, tuan-tuan. Seolah-olahnya dia buang anak kunci daripada tingkat 50 buang ke bawah. Dan dia masih lagi naik ke tingkat atas nak balik ke rumah dia. Tapi sampai ke rumah anak kunci tak ada, tak jadi manfaat kepada dia. Sebab itu bab akidah ni, tuan-tuan, perkara yang paling asas, teras dalam agama dan dipelajari sungguh-sungguh. Tapi sayang hari ni kan, tuan-tuan tengok macam mana kepercayaan kita. Bab fiqh yang luas tu kita sempitkan. Bab akidah yang sepatutnya kita tegas, kita longgarkan. Beza, tuan-tuan. Sepatutnya bab akidah ni kita tegas. Ni tak boleh, tuan-tuan. Ni boleh, ni prinsip kita. Tapi tak, bab akidah saya boleh berubah. Saya boleh sambut apa perayaan yang apa tu? Jepun tu apa nama? Bon Ondori apa nama? Tuan-tuan kan? Tak boleh, tuan-tuan. Dia sudah fatwa tak boleh, hukumnya haram, tuan-tuan. Musyrik, syirik, tuan-tuan. Tapi kita tak apalah, kita lebih luas. Tapi dalam bab fiqh yang luas, tuan-tuan, kita sempitkan. Banyak pandangan dalam bahagian fiqh, dalam bab ibadah, tapi kita sempit-sempitkan. Tak boleh, pandangan ni saja boleh terima, pandangan ni tak boleh diterima. Apa? Itu cara kita berfikir sekarang. Sedangkan agama kita tak macam tu. Bab akidah kita bertegas sebab ia soal prinsip. Tapi dalam bab furu', dalam bab cabang-cabang bab ibadah, fiqh, kita lebih luas. Okey? Jadi ini perkataan yang disebut sebagai Rabb. Maksud yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, Rabb juga disebut sebagai Rabb ini dia berkongsi dengan perkataan tarbiyah, pendidikan ataupun mendidik. Jadi Tuhan ni lah, tuan-tuan, yang memberikan kita ilmu dan memberikan kita pengetahuan. Lahir je kita, tuan-tuan, seorang bayi tahu macam mana nak komunikasi dengan penjaga dia ataupun ibu bapa dia.
Sehingga hari ni kalau tuan-tuan boleh Google lah di media sosial ke di mana-mana tuan-tuan boleh type je baby language. Baby tu ada bahasa dia tuan-tuan kita sebagai bapa ni dengar baby nangis je, dia nak susu lah ni. Kita hentam je semua susu. Dia lapar lah ni. Tu kita kan tuan-tuan. Sedangkan perut budak ni tuan-tuan, kalau yang baru lahir yang saya belajar lah tuan-tuan. Dia nya besar perut dia sebesar buah ceri, kecil je tuan-tuan, kecil je. Besar buah ceri. Dah kita duduk sumbat susu tak habis-habis, sakit perut budaknya. Rupanya budak ni dia ada bahasa dia. Kalau dia lapar, dia ada bunyi dia. Kalau dia haus, ada bunyi dia. Kalau dia panas, ada bunyi dia. Tak selesa, kembung perut, ada bunyi dia tuan-tuan. Sebab itu dia ada baby language. Siapa yang ajar ni tuan-tuan? Allah. Sebab itu disebut Rabb. Rabb. Okay. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Baby pula daripada dia terbaring, tiba-tiba dia boleh meniarap. Kemudian dia duduk, kemudian dia berdiri, berlari. Siapa ajar? Parents ke ajar tuan-tuan? Nak tengok ayah bergolek ni. Tak ada tuan-tuan, tak ada parent buat macam tu pun. Kita balik kerja tengok dah meniarap dah. Dah duduk dah. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengajarkan kepada kita. Adanya ilmu pada kita tuan-tuan, jangan jadikan kita sombonglah. Ni semua saya sendiri, ni semua saya, ni semua aku. Tidak. Ia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang tuan-tuan perhatikan perkataan al-falaq. Al-falaq ni tuan-tuan, perkataan falaq iaitu membelah. Sebenarnya perkataan falaq ni artinya membelah. Tetapi kebanyakan para ulama tafsir yang kita ada di tangan kita, terjemahan kebanyakan al-falaq diterjemahkan sebagai waktu subuh. Okey, kerana apa tuan-tuan? Baik, Allah Ta'ala Tuhan yang membelah. Cerita tentang Nabi Musa yang membelah lautan, itulah Allah Ta'ala yang membelah lautan. Okey, cerita tentang baginda Nabi SAW yang membelah bulan, dialah Allah yang membelah bulan tersebut. Dan tuan-tuan tengoklah biji benih yang keluarkan dia punya tunas dia tuan-tuan. Dia punya pucuk dia tu lembut saja. Kita boleh pecahkan, patahkan dengan sebelah jari kita, satu jari tuan-tuan. Tetapi macam mana biji benih ni dia bila tunas tuan-tuan, keluarkan akar dia boleh menjalar masuk ke dalam bumi. Sedangkan bumi ni ataupun tanah ni keras, tapi dia boleh menjalar lembut tuan-tuan. Tak di atas di bawah. Ada batu yang menghalang dia pergi ke sana ke sini, melengkung sana melengkung sini. Kerana apa tuan-tuan? Sebab yang membelahnya adalah Allah birabbil falaq. Okey. Cuma kenapa al-falaq ini disebut sebagai waktu subuh? Dia ada kaitan dengan ayat yang lepas ni kita akan bincang. Cumanya perkataan al-falaq diterjemah sebagai subuh sebab datangnya subuh dia seolah-olahnya membelah kepekatan malam. Datangnya cahaya subuh ni iaitu seolah-olahnya dia membelah. Ni cahaya gelap malam ni tuan-tuan, tiba-tiba terbelah dengan satu line yang disebut sebagai fajar siddiq. Kan? Satu cahaya yang membelah. Okey, sebab itu disebut sebagai waktu subuh. Okey, apa pun tuan-tuan, ayat pertama ini kita mentauhidkan Allah. Kita memohon perlindungan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mendatangkan manfaat dan dialah Tuhan yang mendatangkan mudarat. Dialah Tuhan yang mengatur, yang mengurus dan menguasai alam ni. Dan dialah Tuhan yang mendidik kita sebagai hamba dia. Okey, ayat yang kedua. Daripada ayat yang kedua sehinggalah ayat yang kelima, Allah Ta'ala menyebutkan iaitu kejahatan-kejahatan luaran. Di sini ada 4 kejahatan luaran. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, min syarri ma khalaq, iaitu daripada kejahatan ma khalaq, kejahatan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Selain daripada Allah, semua makhluk tuan-tuan. Dan semua makhluk Allah ni dia ada sisi baik dan dia ada sisi buruk. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan perhatikan kalimah ma khalaq. Ada huruf ma dekat situ. Ma di situ tuan-tuan fungsinya sebagai ma mausulah. Namanya ma mausulah. Apa maksud mausulah ni tuan-tuan? Dia merujuk kepada sama ada seluruh makhluk Allah ni yang berakal iaitu manusia ataupun seluruh makhluk Allah yang tidak berakal. Semuanya dia kita istilahkan apa tuan-tuan? Dia merangkumi semuanya. Makhluk Allah yang berakal manusia. Makhluk Allah yang tak berakal gunung ganang tuan-tuan. Misalnya contoh gunung ganang. Kita tengok gunung tu cantik tuan-tuan. Sampai satu masa gunung pun ada kemudaratan dia. Jadinya tanah runtuh misal.
Api ni tuan-tuan dia ada manfaat, tapi sampai satu masa api juga boleh datangkan mudarat. Kereta ni satu masa dia jadi manfaat, satu masa nanti dia boleh jadi mudarat, boleh berlaku aksiden, boleh berlaku sampai kematian. Jadi perkataan ma ni dia merujuk kepada semua makhluk yang Allah ciptakan ni tuan-tuan. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan-kejahatan makhluk ni. Kadang tanpa kita sedari tuan-tuan, boleh jadi pasangan hidup kita pun boleh datangkan kejahatan, kemudaratan pada kita ataupun anak-anak kita. Berapa ramai tuan-tuan suami yang di luar sana kerana asbab isterinya menjadi dia anak yang derhaka pada ibu bapa dia. Berapa ramai suami yang di luar sana tuan-tuan, bila dia berkahwin dengan seorang isteri tuan-tuan, menjadikan dia ni menjauhi daripada perintah Allah. Ramai. Tapi kita tak nafikan juga, ada kalanya seorang suami ni dia berkahwin dengan seorang isteri, menjadikan suami ini kuat berinfak. Kerana suami ni berkahwin dengan seorang isteri ni memberikan semangat pada dia, menjadikan dia adalah anak yang berbakti pada ibu bapa. Macam-macam keadaan. Ada anak yang dilahirkan menjadi tuan kepada mak bapak dia. Bapak dia dulu baik tuan-tuan, tapi sebabkan nak memenuhi kehendak anak yang macam-macam ni, sampai ayahnya sampai gelapkan duit syarikat, macam-macam. Jadi kita tak tahu musibah, kejahatan, kemudaratan daripada mana-mana makhluk Allah. Jadi cukup dengan perkataan min syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada semua makhluk Allah yang ada kemudaratan dan kejahatan. Termasuklah tuan-tuan virus-virus yang kita tak nampak. Okey, sekarang COVID lah, apa Omicron lah, macam-macam lah nama kita tak tahu tuan-tuan. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu saya sebutkan tuan-tuan, betapa powerfulnya surah ini, sebab dia merangkumi kepada seluruh makhluk yang selain daripada Allah ni, yang ada sisi-sisi kejahatan dia dan kemudaratan dia. Dan Allah lah sebaik-baik yang memberikan perlindungan kepada kita. Okey? Baik, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga tuan-tuan, Allah Ta'ala menyebutkan wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan kita minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan ghasik, kejahatan malam. Kat situ Allah sebut ghasik. Kenapa Allah tak sebut lail tuan-tuan? Ghasik ini iaitu kita istilahkan dia waktu transisi. Kalau subuh adalah transisi malam ke siang. Kalau ghasik, dia adalah transisi daripada siang ke malam. Kalau kita sebut senja tuan-tuan, senja. Jadi ghasik. Okey? Kita kata apa? Allah kata apa? Mintalah perlindungan daripada malam idza waqab, apabila gelap gelita. Sebab maghrib pun gelap, maghrib pun dipanggil malam tuan-tuan. Tapi maghrib ni kita nampak orang kelibat, orang berjalan lagi. Tapi bila Allah Ta'ala kata waqab, dia adalah gelap gelita, kita tak nampak. Dan biasanya malam ini secara lumrah berlakunya macam-macam kejahatan. Okey? Orang melakukan perzinaan, kebiasaannya malam. Ada je orang buat siang tuan-tuan, tapi biasanya lumrahnya malam. Orang melakukan kecurian dan rompakan, biasanya malam. Isteri khianat pada suami, suami khianat pada isteri, biasanya malam. Orang merancang buat kejahatan, biasanya malam. Okey, disebut malam. Satu lagi tuan-tuan, kenapa disebut malam? Sebab malam biasanya manusia berehat. Yang kita luar daripada kawalan kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Melainkan Allah Ta'ala lah satu-satunya yang melindungi kita. Kita kalau dah tidur tuan-tuan memang tak sedar lah. Orang buka pintu pun tak sedar. Orang ketuk pintu pun tak sedar. Orang panggil pun tak sedar. Kita dah tidur tuan-tuan. Bukan tidur-tidur ayam, tidur sungguh. Jadi siapa yang memberikan perlindungan pada saya? Allah. Jadi sebab itu Allah sebut apabila kejahatan malam, apabila gelap gelita. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuba tuan-tuan perhatikan ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Bila Allah Ta'ala sebutkan tentang kejahatan-kejahatan itu, pada ayat 3 kejahatan malam. Pada ayat 4 kejahatan tukang sihir, an-nafathat. Ayat 5 kejahatan orang yang hasad, hasidin. Tuan-tuan perhatikan di situ apa perbezaan dia tuan-tuan? Perbezaan dia bila Allah sebut kejahatan ghasik, perkataan itu disebut dalam bentuk nakirah, kata nama am. Bahasa kita lah kata nama am, umum tuan-tuan.
Bila Allah Ta'ala sebut kejahatan pada ayat keempat, tukang sihir, Allah kata an-nafathat. Ada alif lam kat situ. Alif lam ma'rifah. Kata nama khas. Bila Allah Ta'ala sebut kejahatan pada ayat kelima, hasidin, Allah tak ada huruf alif lam. Allah sebut dengan nakirah. Umum tuan-tuan. Baik, kenapa tuan-tuan? Perhatikan. Sebab malam ni, bila Allah kata minta perlindungan daripada Allah, daripada kejahatan malam, malam ni Allah sebut dalam bentuk umum, sebab malam ni tak semestinya jahat. Pada waktu malam, adanya sisi kebaikan. Sebab pada waktu malam, ya, kita tak nafikan, ada orang melakukan perzinaan, ada orang khianat pada suami ataupun isteri dia. Tapi waktu malam juga, ada orang bangun berqiyamul lail. Pada waktu malam juga ada orang yang bertahajud, ada orang yang mengaji Quran, berzikir, melakukan amal-amal saleh kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam bentuk umum. Ada yang baik, ada yang tak baik. Kalau ayat yang keempat, bila Allah Ta'ala sebut tentang sihir, Allah sebut dengan alif lam an-nafathat. Kerana apa? Sebab sihir ni tidak ada yang baik. Dia semuanya adalah kejahatan. Okey? Saya ni terpaksa sihirkan suami saya. Saya terpaksa sihirkan suami saya. Kalau tidak, suami saya entah apa-apa dia buat kat luar nanti. Biarlah dia duduk dengan saya. Tidak ada alasan yang membenarkan, tuan-tuan. Melakukan sihir adalah kesyirikan. Okey? Ada orang nak pergi sembuh, tuan-tuan. Kalau nak sembuh ni, pergilah jumpa dengan seorang bomoh ni. Dia panggil bedah batin. Ini ada bomoh yang boleh bedah batin. Bolehlah, kita tawakal lah, kita ikhtiar. Ini alasan kita, ikhtiar. Kalau tuan-tuan buka dalam fatwa, tuan-tuan, bedah batin ni hukumnya haram. Tuan-tuan tengok fatwa mufti wilayah ke mana-mana, tuan-tuan type je di Google, type je. Hukum bedah batin ni hukumnya haram. Kenapa, tuan-tuan? Kalau benar berlakunya pembedahan secara batin tu, memang berlaku, tuan-tuan. Dia belah, keluarkan organ semuanya. Kalau benar-benar berlaku, tuan-tuan, maka dia melakukan kesyirikan lah. Okay. Dan kalau dia olok-olok saja, tuan-tuan, maka dia telah melakukan penipuan. Apa sahaja yang berkaitan dengan sihir, ia adalah perkara yang diharamkan. Okay, itu kejahatan. Sebab itu Allah sebut alif lam kat situ. Manakala hasidin, orang yang hasad, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk umum. Tak ada alif lam kat situ, tuan-tuan. Disebut dalam bentuk nakirah. Kenapa? Sebab hasad ni ada sisi yang baik, ada sisi yang jahat. Hasad pun ada benda yang baik? Ada, tuan-tuan. Disebut dalam riwayat Al-Imam Muslim. Kita boleh hasad, ataupun dalam bahasa lebih baik, tuan-tuan, kita boleh cemburu kepada dua orang ni, iaitu orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya, dan kita boleh hasad ataupun cemburu kepada orang yang memiliki harta lalu dia berinfak dengan harta dia. Maksudnya ada cemburu yang baik, ada cemburu yang tak baik. Okey? Jadi tuan-tuan boleh tengok di situ ada fungsi setiap kalimah tu, dan ada fungsi nakirah dan juga makrifah dekat situ. Okey? Ini menunjukkan ini bukanlah satu kalam ataupun ucapan daripada makhluk, tetapi ia datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, sekarang tuan-tuan perhatikan ayat yang ayat ketiga, tuan-tuan. Ayat ketiga. Kita sampai 145 kan? Okey, saya berhenti kat sini, tuan-tuan, nanti sambung akan datang. Tuan-tuan perhatikan, tuan-tuan. Sepatutnya kalau kita baca ayat ni, tuan-tuan, 3 ayat ni cukup memberikan ketenangan jiwa pada kita. Kerana apa, tuan-tuan? Ayat pertama tadi kita kata kita minta perlindungan daripada Allah Al-Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Tuan-tuan bangun je daripada tidur, tuan-tuan, kita diajar untuk membaca beberapa wirid zikir. Antaranya, tuan-tuan, surah Al-Falaq ni lah. Kita bangun daripada tidur, tuan-tuan, ada orang bimbang, saya bangun ni ada rezeki ke? Saya bangun tidur ni macam mana, ada mudarat ke? Naik kereta accident ke? Saya nak kapal terbang jatuh ke? Semua orang dalam keadaan kebimbangan. Tapi bila dibaca Al-Falaq, tenang hati dia. Sebab apa? Kita minta perlindungan daripada Allah Rabbil Falaq. Kedua, tuan-tuan, min syarri ma khalaq. Dia pun pergilah beraktiviti sepanjang hari dia. Saya pergi bekerja nanti majikan marah saya. Saya pergi kerja nanti dipulaukan oleh kawan-kawan. Ada je ketakutan-ketakutan, kebimbangan-kebimbangan dalam hati kita sepanjang aktiviti harian kita. Tapi bila kita kata min syarri ma khalaq, tidak ada yang saya bimbangkan, sebab saya minta perlindungan daripada Allah daripada mana-mana kemudaratan daripada makhluk dia. Dan apabila menjelang malam, tuan-tuan, kita pun bimbang, rumah saya ni banyak harta ni, kan saya tidur orang datang rompak pula.
Peti besi saya ni entah lupa password, contohlah. Macam-macam kemungkinan tuan-tuan. Tapi kita kata wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dialah Allah yang memberikan perlindungan daripada kejahatan malam apabila gelap gelita. Pendek cerita tuan-tuan, setiap saat dan detik dalam hidup ni tak perlu ada rasa takut dan bimbang. Sebab apa? Cukup Allah Ta'ala sebagai perlindungan. Sepatutnya orang mukmin macam tu. Yang saya perlu takut adalah kepada Tuhan saya, bukan pada urusan-urusan yang lain. Sebab saya serahkan seluruh urusan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu patut berlaku pada orang mukmin. Apa sahaja tuan-tuan. Contoh kalau ada orang ni tuan-tuan, dia ni berani serba-serbi. Semua benda dia berani buat tuan-tuan. Dia boleh buat itu, dia boleh langgar tu, dia boleh langgar ni. Kita pun tanya dia, awak ni berani sangat ni kenapa ni? Oh, rupa-rupanya di belakang dia tuan-tuan ada kabel punya. Kabel daripada pegawai itulah, pegawai inilah. Oh, patutlah dia berani semacam sebab ada kabel dia. Bayangkan kalau orang mukmin kebergantungannya kepada Allah, Tuhan pemilik alam ni tuan-tuan, patutnya kita pun tak rasa bimbang dan tak rasa takut. Yang kita perlu takut hanya kepada dia saja. Takut daripada melakukan kemaksiatan kepada dia. Dalam urusan yang lain, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik, saya berhenti dekat ayat 3 ni tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.